ustaz, para asatizah, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini perjalanan saya tak jauh tapi lama. Jalan jam. Ya. Saya bergerak dari Ipoh tadi 2.45 petang. Jalan jam, kena masuk ikut jalan Bandar Baru Kulim, keluar kot Tasik Gelugor, keluar kot bagan Bertam, Kuala Batas, sampai di sini pukul 8 malam. Oh, Masya Allah, jauh tuan-tuan. Jalan jam, kereta banyak, aksiden pula, matilah apa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai juga. Pagi tadi saya ada ceramah di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak pukul 9. Kemudian pukul 11 saya bergegas pula ke sekolah isteri saya. Hari ini isteri saya bersara, 31 tahun bekerja jadi cikgu. Yang saya seronoknya 31 tahun dia mengajar satu sekolah. Sekolah awal dan akhir, tak tukar-tukar sekolah lain. Oh, setia kau. Pakat duk teriak habis. Habis pukul 12 lebih, lari pula pergi jadi imam sembahyang Jumaat pula, terak khutbah imam. Habis sembahyang mai sini. Besok pukul 8 ada 12 buah bas akan melawat sekolah saya pagi besok. Maksud 12 buah bas tu dengan orang, bukan bas saja. Kalau bas saja tu bengkel mengecap bas nomor daripada 12 tempat. Dan selepas tu saya lari pula pergi Melaka malam besok di Melaka. Hari Ahad jam 10 pagi saya ada di Setiawangsa, malam saya ada di Negeri Sembilan. Hari Isnin insya-Allah saya ada di Bali, Indonesia. Jadi gitulah kerja saya. Balik daripada Indonesia insya-Allah hari Khamis. Hari Khamis saya ada ceramah di Seremban. Begitulah kerja saya, tuan-tuan. Kerja sampailah Abang Jamil. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan. Saya balik daripada umrah hari Sabtu lepas. Alhamdulillah, rambut pun duk botak lagi. Ya, sedap rupanya botak ni, tuan-tuan. Ayak turun laju kena, tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kita hidup di akhir zaman ini, macam-macam benda yang kita tak pernah sangka, yang kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita dengar. Kita dengar hari ini ada anak yang bunuh mak dan ayah dia. Anak bunuh mak pak, tak ada belah, tak ada kasihan dah kat semua. Dia bunuh ayah mak pak dia. Kita ni nak bunuh tikus pun fikir 4-5 kali. Masuk perangkap tikus, nak buat apa dengan tikus tu? Ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, saya ni buat perangkap tikus masuk. Tu nak buat lagu mana, Ustaz? Nak bunuh lagu mana?" Tak tahu kak nak bunuh macam mana. Nak jemuk tengah panas, lambat mati lah, Ustaz. Nak pi tikam tak gamak, pi cocok dengan lidi pun tak gamak. Lalah dia lepas gitu, Ustaz. Bunuh tikus pun takut, tak tahu nak bunuh apa. Padahal tikus itu duk kerik di rumah dia, duk berak dalam rumah dia, duk makan kacau dalam rumah. Ini mak dengan ayah ni tak ada apa perasaan, bunuh gitu. Sebab itu Nabi SAW sebut di akhir zaman, mak pak ni kata Nabi, wa aqqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqah. Di akhir zaman ni, tuan-tuan, mak ni anak-anak derhaka, bapak ni anak-anak benci. Yang dia lebih sayang ialah kawan-kawan dia. Wa aqqa ummahu, dia derhaka pada mak dia. Wa barra sadiqah, dia hanya berbuat baik dengan kawan dia. Wa jafa abahu, dan dia benci kepada ayah dia. Penyakit ni dah mai dah pada kita ni. Penyakit lawan mak. Tak usah kata apa, kalau dia nak hak tu lah. Mak kata tak usah lah, ambil orang jauh.
Ambil orang tikam batu pun tak apa, mak tak marah. Kalau hang nikah dengan orang kok diam pun tak apa. Tak usahlah pergi ambil orang kemerunuk. Dia nak juga, tak suruh kata apa. Pak kata tak usah dia buat motor laju, tak usah lagi laju dia buat tayar motor tu dia tukar jadi tayar bersikap. Daripada tayar motor dia ubah jadi halus lagi, jadi tayar geret. Laju tuan-tuan, tidur atas motor. Dia jatuh atas jalan, motor duduk jalan. Tu dia lah punya teruknya entah ni, zaman sekarang ni. Tapi bila sebut kawan, dia lebih sungguh-sungguh pada kawan dia. Dia cinta pada kawan dia, dia ikut kawan dia, dia pi ke mana dengan kawan pun tak apa. Kawan panggil kata pukul 7 kita pi, 6.30 siap dah. Kalau ayah panggil, kalau mak panggil, satu kampung dengar, tak bangkit-bangkit tidur. Pasal apa? Pasal mak pak. Tapi bila masa dia nak pada mak dia, bila masa dia nak pada ayah dia, bila dia nak duit, dia mula cari mak dia mula cari bapak dia. Tuan-tuan yang saya hormati, itu kes yang sentiasa kita dengar di akhir zaman ini. Kalau setakat hantar mak buang ayah tu biasa tuan-tuan. Saya jumpa mak yang kena tinggal dekat highway. Logik tak tuan-tuan? Mak pergi masuk dekat tandas dekat Plaza Tol, anak belah. Saya keluar pada tandas, mak ni duduk menung. Kenapa makcik? Anak dia tunggu anak janji tang sini ke? Tak, mai sekali singgah tandas tak, tinggal-singgah dia tak ada dah. Loh, telefon ada tak? Telefon semua dalam kereta. Ingat tak nombor telefon? Mai saya telefon. Saya telefon anak dia tuan-tuan. Saya kata ni mak ni macam mana lagu lah, kami terlupa. Takkan mak hang boleh terlupa tuan-tuan. Tapi tak kata ke anak pun tertinggal dalam kereta sampai mati. No, terlupa ke? Pergi kerja pukul 5 baru teringat lah anak aku dalam kereta mati dah. Jadi munasabah lah tinggal mak kat tol. Takkan tak ingat mak hang duduk kat belakang, mak hang duduk tidur kat belakang, tiba-tiba tak ada. Saya marah dia, ni mak hang. Marah habis pasal dia tak ada, saya telefon je. Dia nak pukul apa, saya bukannya duduk dalam kereta dia. Itu yang hak tinggal mak di Plaza Tol, yang tinggal mak di sekolah saya. Yang ni lama dah saya dah jumpa. Mak ni pakai jubah putih, tudung putih, celak ni, gelap mata ni. Macam orang balik umrah, balik haji ni. Bawa beg satu. Makcik main dengan siapa? Main dengan anak. Mana anak? Anak tak tahu. Nama anak apa? Zul. Duk tang mana? Duk Ipoh. Dia lah tang mana? Ipoh. Dia lah tang mana? Nombor telefon ingat tak? Tak ingat. Isteri dia ingat, anak menantu ingat tak nombor tak apa pun tak ingat. Oh sudah. Lepas tu siapa makcik mai sini? Anak kata ni sekolah Ustaz Kazim. Mak pergi lah jumpa dia. Pergi tuan-tuan, pergi ke sudah tak ambil. Tak ambil tuan-tuan. Saya letak di rumah, di pondok saya. Besok saya ketuk pintu tak buka. Ketuk tak buka. Lalah pecah pintu, pecah-pecah pintu tuan-tuan weh. Berbuih dah mulut. Ubat tak makan, apa tak makan ni macam mana nak buat ni? Ni tuan-tuan kena ingat, kita sebagai orang tua ni jangan duk ingat alhamdulillah lah saya, anak saya 4 orang semua bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi kena simpan dalam hati, satu hari anak aku ni dahaka pada aku lah. Satu hari ni musuh anak aku, musuh aku adalah daripada anak gamak dia. Sebab di akhir zaman akan berlaku yang jadi musuh kita bukan orang lain. Yang nak jadi jahat dengan kita bukan orang lain. Darah daging kita, anak kita, orang yang kita lahirkan, orang yang kita besarkan, orang yang kita jaga, yang kita harap nak berbakti pada kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba dialah yang jual tanah kita. Dialah yang pergi lelong rumah kita, pergi gadai apa semua tanpa pengetahuan kita. Selalu saya jumpa tuan-tuan, anak-anak ni jadi macam tu pasal apa?
Pasal apa yang dia hantar rumah orang tua, dia tak peduli kita sakit, kita demam, dia tak peduli langsung. Sebab apa? Yang pertama, sebab kita dah tak ada apa-apa. Macam mana Ustaz? Tak ada apa-apa tu apa? Tanah tak ada, rumah tak ada, bendang tak ada, apa pun tak ada. Pasal apa? Tak ada. Pasal bagi siap-siap. Bendang di derga tu bagi kat dia lah. Rumah dekat dengan Bukit Raya tu bagi dekat ni. Rumah kat Sungai Petani tu bagi nombor 3. Rumah hak kita duduk ni bagi hak nombor 4. Kita tumpang salah hak nombor 4 ni, tukar nama siap-siap. Bila tukar nama tuan-tuan, kita dah tak ada apa dah. Rantai labuh bagi kat menantu, rantai singkat bagi kat anak. Bagi siap-siap, konon-kononnya senang. Kalau mati tak ada apa dah, mereka tak berebut dah. Bila bagi, memang yang senang siapa? Mereka. Yang susah, kita. Bila kita sakit, semua tak nak balik. Bila kita masuk uat, dengar pula COVID, lagi mereka tak balik. Bila kita susah, tak balik, sakit, tak balik, apa pun tak balik. Pasal apa? Balik pun bukan ada tanah dah. Yang mu dapat dah, yang ni bahagi dah, aku balik nak buat apa lagi? Sebab tu saya minta, kalau tuan-tuan nak bagi pada anak-anak harta, tuan-tuan bagi boleh, tapi ada simpan ada sikit untuk kita. Habuan untuk kita, jadi apa-apa hak tu lah dia duduk balik lagi. Pasal apa? Duduk teringat rumah hak pusaka ni tak tukar siapa lagi. Rumah hak besar ni, bendang hak luas ni tak tukar pada siapa lagi nama dia. Koman-koman dia boleh balik tuan. Tuan-tuan bagi siap-siap, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum illa liqa ma'as salamah. Bye-bye tuan-tuan. Hai-hai bye-bye nama dia. Baik, bagaimana supaya kita boleh menjadikan anak-anak kita ni berbakti dengan kita? Kita takut ada anak yang murtad, yang keluar daripada agama dia. Ada anak ni tuan-tuan, bila kita kahwinkan dengan menantu kita, daripada tudung labuh, lah tak pakai tudung. Daripada duk semayang anak kita tu, lah tak semayang dah. Dia semayang pun dia jamak daripada subuh sampai ke isyak 5 kali sekali dia buat. Satu waktu je. Hang semayang jenis apa ni leha? Ni pun semayang juga mak. Rupanya tuan-tuan, dia menikah dengan orang yang bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Dia semayang dengan orang yang tak tahu ajaran apa. Kita tengok hari tu janggut lebat, mata biru, bulu kening bercantum. Loh, segaknya menantu hangsum. Tak tahulah. Dia duk pilih, kata nak orang luar. Dia tak maulah orang semeling apa semua ni. Tak. Pergi cari orang belah-belah yang apa ni lah. Balik-balik rupa dapat syiah. Langsung tak semayang. Syiah tuan-tuan. Lagi hurara. Silat-silat dengan kita menjadi syiah sekali. Itu hal jenis syiah yang jadi ajaran sesat, yang ikut ayah pen ayah pan, yang ikut ajaran dia mari ajaran Imam Mahdi pula. Saya pergi ceramah di sebuah negara Arab. Habis ceramah ni tuan-tuan, mai suami isteri. Dia kata, ustaz, kami dari negeri J. Oh. Lah dalam ceramah ni tak boleh sebut nama negara, tak boleh sebut nama negeri, apa pun tak boleh sebut. Kalau sebut dia orang punya live ni kena block entah. Lah saya sebut huruf awal, tuan-tuan faham sendirilah. Okey. Faham sendirilah tuan-tuan. Lah tak boleh. Ni hak depa punya semua. Lah semua kena kontrol. Sebut apa pun tak boleh lah ni. Kena sebut diam-diam, selindung-selindung sikit. Jadi kalau tuan-tuan tak faham tu, tuan-tuan punya abad saya peduli apa saya. Yang penting dakwah kita ni selamat, tidak ada pekat. Langsung tak ada view, tak sampai ke mana. Kena blok. Baik. Saya tanya, anak ada? Anak ada 2. Anak tak ikut? Anak tak ikut, mak belah. Jadi apa masalah? Masalah kami ni, kami nak tunggu Imam Mahdi. Oh. Betul? Jadi kami nak, kalau boleh nak ajak ustaz lah, join sekali. Join apa? Join Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi. Kita jadi tentera Imam Mahdi. Imam Mahdi nak keluar ke mana? Nak terbit bila? Tu tak tahu, tu yang kita tunggu. Tunggu sampai lah tak terbit lagi, macam mana?
Tu kami nak ajak ustaz ni, kita jihad ustaz bersama Imam Mahdi, memegang panji-panji hitam. Tuan-tuan, saya ceramah di negara Arab tu dah 10 tahun. Sampai sekarang tak terbit ke Imam Mahdi. Saya cakap dekat dia, kak ada mak ada, kak ada ayah ada, abang mak ada, ayah ada. Abang berbakti pada mak bapak abang sekarang lebih afdal daripada menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni abang tunggu ke tak tunggu ke, dia tetap datang. Tetapi mak bapak kita makin lama makin tak larat, makin lama makin tak larat. Satu hari mak pak kita mati. Bila mak ayah kita mati, mana abang nak cari lagi mak dan ayah lagi? Tanggungjawab abang sekarang didik anak, tanggungjawab abang sekarang besarkan anak, bagi pendidikan pada mereka. Bukan abang duduk di sini tunggu Imam Mahdi hak tak tahu bila nak mai. Yang anak tu dah mai dah, bela elok-elok. Saya basuh dia orang, tuan-tuan. Tak tahu dengan kelorok ke apa ke. Pi baliklah kata. Udah berapa bulan dah tunggu ni. Dah dekat setahun. Tak datang-datang lagi kan. Pi balik. Pi tengok mak, tengok ayah, tengok anak. Yang tu lagi jihad paling besar. Jihad berbakti pada mak bapak kita. Jihad jaga anak kita daripada pahaman songsang, pahaman sesat. Jihad supaya jaga anak kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Lalah tuan-tuan tahu dia kata apa kat saya? Tak apa, ustaz jalan ustaz, kami jalan kami. Saya nak kata apa? Yang tu pun perasaan baik juga, tunggu Imam Mahdi. Memang baiklah, tapi tak kena kita. Nak kata Imam Mahdi muncul, baru berapa tahun yang lepas Imam Mahdi dah jumpa saya dah. Dia rempuh masuk bilik saya, dia langgar habis pegawai-pegawai saya. Dia kata, amboi, susah nak jumpa ustaz no, mengalahkan jumpa menteri. Saya kata tak susah kalau buat temu janji. Kalau buat temu janji insya-Allah senang jumpa. Jadi bila abang tak buat, memang kami tak bagilah, sebab ramai dah temu janji. Depa duk tunggu lama lah. Abang main rempuh ni tak kena abang, orang marah saya. Kita ikut aturan. Tak, kalau tak rempuh tak boleh jumpa. Tak apalah abang, rempuh lah abang, duk masalah. Tak usah cuba tengok saya. Kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Ni dia hantar. Dia kata, kenapa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Oh, ada kata macam tu. Itu yang saya tak puas hati. Dia pun kata saya bukan Imam Mahdi. Saya kata, kalau saya orang kata dia bukan Imam Mahdi, saya kena tak? Mau saya rimbuk saya tak pasal. Saya tengok dari luar, bulu kening tebal, muka pipi tu merah, ada ciri-ciri hak Imam Mahdi tu ada. Ustaz macam ni lah saya cari. Oh sudah tuan-tuan. Abang rasa orang mana? Orang Cemor. Oh Cemor. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh ustaz. Yang tu lah bukan Imam Mahdi bang. Pasal Imam Mahdi cakap Arab. Jadi abang tak cakap Arab. Mana saya bukan Imam Mahdi lah? Tak. Pasal abang tak boleh cakap Arab. Tak apa, saya nak dapat tu. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Buatnya dia pandai cakap Arab tuan-tuan. Setahun dia belajar pandai, sudah dia mengaku Imam Mahdi. Kita nak kata apa pula tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama kita sentuh malam ni, di akhir zaman ni, apa yang kita nak bekal pada anak kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa menghadap Allah ialah bekalan takwa. Apa yang penting sekarang ni tuan-tuan? Apa yang penting? Ada orang yang ada ijazah, ada orang yang ada sijil, macam-macam kerja tak ada. Tak ada kerja kan? Duk minta temu duga tak dapat-dapat. Ada orang yang ijazah apa pun tak ada, habis SPM kerja lah, bini dua lah. Nama apa Ustaz? Tesco. Allah bagi rezeki pula. Jadi yang pertama sekali, pekerjaan, pendapatan bukan sebab sijil. Dia rezeki daripada Allah. Hang berusaha, hang bekerja elok-elok, hang dapatlah rezeki.
Yang pentingnya ialah pendidikan apa untuk anak-anak kita. Yang penting sekarang ni ialah akidah. Belajarlah tinggi mana pun, jadi doktor, jadi engineer, jadilah apa-apa adik-adik, silakan. Tapi jangan lupa akidah yang betul kepada anak kita. Ni yang penting sekarang. Jangan duk fikir dah dia nak kerja apalah budak ni. Jangan. Yang kita kena fikir budak ni besok nak jadi apa ni. Sebab dulu-dulu kalau kita nak belajar tentang ajaran sesat, susah. Sekarang kalau kita nak belajar ajaran sesat, hanya tengok dalam benda ni. Ni dalam handphone anak kita ni, cerita tentang agama lain ada. Cerita tentang pahaman liberal ada. Cerita tentang pahaman yang menyesatkan ada. Video tentang benda yang tak elok ada. Ajaran-ajaran yang membawa benda yang tak betul, semua ada dalam ni, tuan-tuan. Kalaulah kita tak bagi pendidikan yang betul pada anak kita, saya takut mereka akan jadi golongan yang sekarang dah ada golongan dipanggil etis. Golongan etis sekarang ni dia cakap Melayu. Kalau dulu kita kata etis ni orang putih, lah Melayu berlambak. Depa ada laman web depa ada Facebook depa. Bila orang tanya dekat dia orang, "Pak, siapa yang hampa jadi etis, tak percaya dengan Tuhan?" Bukan salah kami. Oh. Kita tanya dia, "Kenapa hampa jadi etis, tak percaya dengan Tuhan?" Bukan salah kami. Itu salah siapa? Salah Tuhan. Awak salah Tuhan pula. Sebab Tuhan tak pernah tunjukkan diri Tuhan. Kalau dia tunjuk diri dia, aku Allah, tu dia Allah tu, kami percaya. Lah dia kata adanya Allah, la ilaha illallah, mana dia Allah? Kami nak tengok tak nampak, kami nak jumpa tak boleh, kami duk cari tak jumpa. Bila benda tu tak ada depan mata kami, takkan kami nak percaya. Sebab tu kami jadi etis, bukan salah kami, salah Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah munculkan diri dia. Jadi tuan-tuan, alasan dia macam mana? Kalau kita bolehlah kita tolak main anak muda kita umur 16. Tengok, kan salah aku. Kalau dia tunjuk dia duduk atas gunung tu pun nampak tu Tuhan. Ni tang mana duk aku pun tak tahu. Tiba-tiba suruh sembah dia. Mana dia? Lama-lama jadi etis. Benda ni tuan-tuan ditanya pada Rasulullah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Orang tanya kepada Rasulullah, mana dia Allah? Allah Ta'ala beritahu, Nabi Muhammad jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ni dekat dengan mereka. Allah kata dah, Allah ni dekat dengan kita, cuma tak nampak. Yalah, pasal apa tak nampak? Kalau dia nampak, dia tak jadi Tuhan, dia jadi makhluk. Kalau Tuhan duduk sila atas bukit tu, atas gunung jerai tu bukannya Tuhan, tu makhluk. Allah dia bukan sama dengan makhluk. Allah dia berbeza. Dia tak bertempat, dia tak memerlukan tempat, dia bukan duduk sila macam kita, duduk kursi macam kita. Dak, kalau kita nampak dia, tu leha tu Allah tu, panggil ayah tengok tu Tuhan tu duduk berjalan tu, duduk terbang tu. Oh, tu bukan Tuhan, tu kapal terbang, tu nama dia makhluk. Allah tak macam tu. Jadi nak sampaikan fahaman tu macam mana? Fahaman tu kena sampai dengan fahaman agama. Nama dia akidah, nama dia pegangan tauhid. Yang ni yang tak sampai pada kita. Tuan-tuan cuba tengok hari ni, tanya tentang agama, tentang anak kita. Kita berbangga anak kita ni umur 4 tahun cakap orang putih. Oh, bangga cucu 4 tahun balik pada KL cakap orang putih. Danish Don. Oh, mak tu cakap orang putih dekat cucu. Kita ngangau. Danish, come. Oh, come here. Time for lunch. Oh, ngangau. Saya tikam batu kan tak. Tapi duduk KL
tahun, buat balik anak 4 tahun cakap orang putih. Bangga kita. Cuba tanya hak 14 tahun, perkara yang membatalkan sembahyang apa? Tanya pada hak 16 tahun, anak yatim dapat zakat tak? Tanya hak 8 tahun, kamu sembahyang tak? Tanya pada yang 10 tahun, puasa niat lagu mana? Nasib baik tuan-tuan, tadika duk ajar, sekolah rendah duk ajar, sekolah kapar duk ajar, dapat juga tahu. Ni hak kita duk hafal doa makan ni pasal tadika. Pasal tadika balik, pasti balik, kemas balik, apa semua balik, duk ajak kita. Atau kena makan, baca doa nak makan, Allahumma balik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Tok hafal. Bila cucu pi masuk asrama, tok pula baca Allahumma balik lana fi ma. Dia hafal hak cucu dia baca. Dengan sebab cucu kita mengaji agama ni tuan-tuan, ada lah juga asas dia. Bayangkan, tak pernah masuk sekolah agama, tak pernah masuk pasti, tak pernah masuk tadika Islam, tiba-tiba pergi masuk tadika international, pergi masuk tadika yang ada lambang penyedia kain tuan-tuan. Tu lambang penyedia kain besar-besar loh, gamak dia masuk. Tuan-tuan nak harap apa ni tuan-tuan dengan anak kita ni? Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa'mur ahlaka bis-salah, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu, ahli keluarga kamu sembahyang. Ni yang benteng kita di akhir zaman, sembahyang. Saya suka hari ni saya tengok dalam satu Facebook, ada satu ustaz menjadikan sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Saya tengok ada satu pelakon, dia buat kempen dekat pengikut-pengikut dalam Facebook dia, TikTok dia, jom kita sembahyang subuh berjemaah. Minggu hari ni dia sembahyang subuh sana, pagi besok dia sembahyang subuh situ, lusa dia sembahyang subuh di sana. Jadi pengikut dia pakat main sembahyang subuh. Dia buat kempen main sembahyang subuh tuan-tuan. Bagus, sejak dia balik pada haji ni dia berubah pelakon ni. Sebab tu kita ni jangan duk kata ke orang, hidayah tu milik Tuhan. Kita hari ni sebut pelakon jahat. Tengok Ustaz Kazim tu, elok-elok jadi ustaz jadi pelakon jahat tu. Astagfirullahalazim, sampai hati jahat kata kat saya tuan. Ustaz, bila filem ustaz nak terbit? Tak tahu, kerja saya berlakon, nak terbit bukan kerja saya. Tapi dubbing dah buat, semua dah buat dah, tunggu masa. Tuan-tuan, kalau Allah nak bagi hidayah, dia buat kempen untuk sembahyang subuh, dia tarik followers dia mai sembahyang di masjid. Bukan sembahyang maghrib, bukan kuliah maghrib, bukan, subuh. Ada di Melaka tuan-tuan, siapa yang sembahyang subuh dapat geret, dapat basikal. Siapa yang mai sembahyang subuh, anak-anak yang mai sembahyang subuh 40 kali tak pernah miss basikal sebiji. Penuh masjid tuan-tuan. Yang mai tuntut gerek ni tuan-tuan bukan kata anak muda, anak tua pun mai. Saya tak faham. Lama-lama tuan-tuan sampai sekarang anak-anak ni dah cinta dengan masjid, asalnya datang pasal basikal, sekarang datang kerana Allah. Ada ustaz yang buat kempen, siapa main sembahyang subuh RM5 satu pagi, sekarang tak bagi duit pun tak apa dah, depa dah biasa sembahyang subuh. Allah biasa, Allah bisa, Tegal biasa. Yang ni tuan-tuan yang kita kena buat. Bapak kena buat. Wa'mur ahlaka bis-salah. Jom, tak boleh sembahyang subuh berjemaah di kita, di masjid kita ni, jom kita sembahyang subuh di rumah. Jadi macam mana nak buat tu ustaz? Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab dia sebut, lepas sembahyang Isyak awal tidur supaya senang bangkit subuh. Sebab tu ceramah kita lepas Isyak ni sat sudah nak tidur. Balik awal Sik baik tuan-tuan buat ceramah lepas Isyak. Kalau buat ceramah lepas maghrib tadi tak dan tuan-tuan, memang tak dan. Saya telefon awal-awal, tuan-tuan bayangkan jam daripada Bagan Serai. Dari Bagan Serai jam dah, puak-puak ni pasal apa? Cuti sekolah ke apa ke? Rasa ringan nak telefon ni. PE saya pergi telefon masjid ni, kata cancel lah, minta Tok Imam lah ganti ceramah ni. Tapi semangat tu juga, cari jalan, tengok jalan mana tak sempit, keluar bandar baru.
Ikut jalan Kulim, pergi jalan Kulim, keluar ke Tasik Gelugor pula, jalan jam pula, tak jalan dalam hujan tu. Kereta tak gerak. Siapa pula ni? Mai orang naik motor berhenti. Patah balik. Accident, mati, ada mayat. Oh, sudah. Nak go stand lagu mana, nak reverse lagu mana, nak corner pun tak boleh rapat. Mai pula orang lain pula, balik, ada mayat, lama lagi, patah balik pula. Saya kata kena telefon dalam masjid ni. Tengok lepas isyak dan alhamdulillah dan sungguh tuan. Imam Ghazali kata lepas isyak tidak melainkan untuk beberapa orang. Yang pertama, untuk orang yang mentelaah pelajaran, boleh tidur lambat. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan. Polis ke, JKKK kampung ke, nak jaga keselamatan, boleh tidur lambat. Jangan tutup balai pula. Pukul 9.30 tutup. Awal saja tutup. Esok subuh. Oh, sudah tuan-tuan. Nombor 3, siapa yang boleh tidur awal, siapa yang boleh tidur lambat? Orang yang ada perbincangan dalam keluarga dia. Hari ni kita mesyuarat sikit lah pasal nak kenduri ni, 24 bulan ni nak kenduri lagu mana, silakan mesyuarat. Yang keseterusnya, siapa yang boleh tidur lambat? Orang yang boleh tidur lambat sebab ziarah orang sakit, pergi ziarah orang mati. Isteri dia telefon kita, Tok Ketua, ya, ni suami saya ni jatuh ni, tak sedap apa dah, main tengok salah pukul 10. Tak apalah, besok saya main tengok. Tak boleh tuan-tuan, kena main tengok dia. Yang keseterusnya, siapa yang boleh kita tidur lambat kerana melayan tetamu. Kalau tak ada sebab ni tuan-tuan, pergi tidur supaya kita boleh bangkit awal. Sekarang tengok bola, tidur lambat. Tengok Cristiano Ronaldo, tidur siu, nampak tuan-tuan, nampak tu, lambat tidur. Tengok tali besen, lambat tidur. Tengok wayang, lambat tidur. Berkena kerang rebus, lambat tidur. Lama-lama tuan-tuan, subuh kita tak jaga. Nombor 2, bagaimana supaya kita boleh bangun awal, sembahyang malam, sembahyang subuh? Nombor 2, elakkan perbuatan maksiat. Di siang hari, insya-Allah kita boleh bangkit sembahyang pada subuh hari. Kalau kita berat nak sembahyang malam, rasa susah nak sembahyang malam, rasa payah nak bangkit subuh, ketahuilah siang tadi ada benda maksiat yang kita buat. Cuba tuan-tuan tengok siang tadi apa maksiat kita buat. Kalau ada taubat, ada tak benda maksiat yang kita buat siang tadi? Ada tak? Apa? Tok Imam baca khutbah tu, saya kata kat dia. Pak saya apa hang kata kat dia? Dia baca slow kan. Saya pening kepala, saya kutuk dia. Tu dosa. Pergi minta maaf. Habis ceramah ni jumpa Tok Imam, minta maaf. Imam, minta maaf. Dan Tok Imam tu jangan tanya pula, minta maaf pasal apa? Nampak tuan-tuan? Dia bergaduh besok pula. Jadi tuan-tuan, nombor 1, kita jaga anak kita. Akidah dia, sembahyang dia, 2 benda ni. Jangan sampai tak sembahyang. Saya ada sekolah tahfiz. Saya buka sekolah tahfiz ni 2008. 2009 beroperasi sampai sekarang. Ada waktunya saya tutup sekolah tahfiz. Sebab apa tutup? Pasal tak ada duit. Tak ada duit, entah. Yuran percuma. Bila percuma, orang nak bayar tak bayar. Jadi kita kena cari makan, kena bagi duit belanja, duit guru, duit elektrik, duit ayam, apa semua. Pasal apa tak ambil duit? Kalau ambil duit yuran, dia kena cukai pula. Lagi pening kepala. Susah tuan-tuan buat sekolah agama. Sebab tu kalau tuan-tuan nak buat sekolah tahfiz ke, sekolah pondok ke, jangan buat di Malaysia, buat di Kemboja, insya-Allah. Bantuan banyak, derma banyak, apa banyak. Buat di dalam negara kita ni susah tuan. Payah. Tutup, bila tutup buka balik. Baik, apa yang saya jumpa dalam saya buat mahat tahfiz? Ada mak bapak, dia nak buat keluar anak dia. Dia nak ambil anak dia. Saya kata, sebab apa kau nak ambil?
Pick up lambat, biasa diesel. Tapi kak lah enjin diesel, sekarang diesel pun laju kak. Dia kata pick up 2 juzuk 3 juzuk setahun ni apa? 2 tahun 6 juzuk ni apa? Saya kata kak, tak wajib hafal Quran. Ni dalam masjid ni berapa ramai yang tak hafal Quran, dosa semua. Oh sudah dengar, oh aku tak hafal Quran, dosa. Tak berdosa. Tak hafal Quran tak berdosa. Yang dosanya hafal Quran betul lupa. Ya jaga tuan. Mai hafal Quran tak ngulang, mai hafal Quran tak ingat. Siap. Tu sebab tu ustaz saya malas hafal, tak apa. Malasnya hafal tu sampai kuliah pun tak hafal. Tu dia punya malas. Tak jumpa lakum dinukum boleh jadi. Hari tu depa tolak jadi imam, tak jumpa lakum. Tu wala ana wala antum wala ana wala antum. Sak berhenti, sak ulang balik, sak wala ana lalah anak ni sebut rukuk lah. Allah. Cik baik ada budak tolong peringat. Allah punya tak mau hafal sampai lakum dinukum tak ingat, tak jumpa. Tapi Ustaz memang Ustaz, depa saya tolak asal saya mai ya, depa terus saya jadi imam. Asal saya mai ya, depa tolak jadi imam. Saya pun malas nak pergi Ustaz. Duk mai lambat tak apa. Mai pula Tuan Haji pakai jubah kot. Saya mah balik umrah kata tak tinggal ada jubah. Depa tolak lah. Tok imam tu dah duduk sejadah atas sejadah. Dia tengok saya mai mengunduk suruh saya. Tu saya pun berat nak main. Bukan susah Tuan Haji. Kalau Tuan Haji tak mau jadi imam, depa duk tolak, Haji buat batuk Din, imam Din. Hai batuk Din. Covid. Dengan tok imam lari balik tuan-tuan, tinggal dia seorang tuan. InsyaAllah tak ada siapa suruh kita jadi imam. Covid lah alasan paling cantik untuk tak nak jadi imam tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, dua benda ni yang saya cakap tadi. Pertama ni hak semayang ni, dan yang akidah. Yang kedua semayang. Mak dia nak ambil anak dia, alasan dia pasal tak hafal Quran, tak boleh ingat. Saya kata tak apalah kak oi, dia tak hafal pun tak apalah, 6 juzuk pun tak apa, tak ingat 30 pun tak apa. Yang penting anak kak ni duduk di sini semayang setiap hari. Dia duduk sini nanti 18 tahun dia ada SPM kak. Lepas tu dia masuklah universiti apa semua, college, dia masuk universiti, sudahlah. Yang penting kak, anak akak solat sebelum tidur, mereka akan baca surah Waqiah, kemudian semayang taubat 2 rakaat, mereka tidur. Saat lagi pukul 4 dia orang bangun, dia orang baca Quran, mengulang Quran, menghafal Quran. Nanti pukul 6 depa sembahyang subuh, 6.15 depa sembahyang subuh, habis 6.30 depa mengulang Quran kak. Kemudian masuk pukul 7 balik asrama, siap-siap pergi makan sarapan, pukul 8 masuk kelas, 8.30 masuk surau sembahyang duha kak. Habis sembahyang duha masuk kelas balik, baca Quran lagi, menghafal Quran lagi, mai pukul 2 petang pula masuk kelas akademik. Kemudian lepas sembahyang asar rehat, mai sembahyang maghrib berjamaah, lepas sembahyang baca Quran lagi, mengulang baca sampai isyak, sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak baca Quran, balik asrama duduk atas katil masing-masing baca surah Waqiah, lepas tu sembahyang taubat, lepas tu depa tidur. Tak pernah tinggal kak sembahyang jemaah. Saya nak tanya pada akak, kalau anak akak balik di rumah, depa buat tak macam tu? Ada tak akak akan pastikan anak akak buat daripada subuh sampai tengah malam anak akak sembahyang? Akak yakin akak buat? Akak yakin akak nak semak bacaan anak akak? Akak yakin yang budak ni akan baca Quran, dia baca Quran atau dia main game? Dia baca Quran ataupun dia main TikTok? Dia baca Quran ataupun dia main lato-lato? Kak boleh bagi jawapan tak? Kak tak boleh bagi jawapan. Kalau kak nak ambil, silakan. Masuklah mana-mana sekolah pun silakan. Saya berlepas diri pada kak dan anak akak.
Kalau akak melihat belajar hanya untuk mencari rezeki, menuntut ilmu hanya untuk pekerjaan, silakan akak, saya tak campur. Tapi kita belajar bukan nak dapat rezeki, kita belajar bukan nak jadi ustaz, kita belajar bukan sebab kita nak dapat kerja, kita belajar kerana kewajipan daripada Allah. Dan sebagai anak ni, bekalan untuk hidup kena ada ilmu. Bila dia ada ilmu, bila dia ada amalan, adalah rezeki untuk dia. Kau jangan takut orang yang hafal Quran selakat ni tak kebuluh kak. Sepanjang saya berceramah ni tuan-tuan, penjara saya masuk, pusat dadah pun saya masuk, sekolah budak-budak nakal pun saya pergi. Setakat saya pergi ceramah dah 33 tahun, ada satu pusat dadah tuan-tuan, seorang saya jumpa, dia adalah bekas pelajar pondok, baru seorang pakai sorban dalam pusat serenti. Saya tanya kat dia, dulu mengaji mana? Pondok. Di mana? Di Kelantan. Ambil dadah kak? Kalau tak ambil tak masuk ustaz. Betul juga. Bodohnya soalan ustaz. Kita bodoh tapi tanya soalan bodoh, jawapan dia pun bodoh kak. Tak ada ustaz. Allah, baru ni saya ceramah di 2 tempat pemulihan dadah. Lah tak panggil pusat serenti lah, nama canggih. Ada satu pusat serenti di Malaysia ni tuan-tuan, ada sejenis pusat serenti, mereka menghilangkan ketagihan dadah, tabiat dadah menggunakan pendekatan agama. Masya Allah, subhanallah, saya cukup kagum tuan-tuan. Dengan pakai kepiah, dengan berzikir. Bila saya selawat naik bulu roma ni, berapa ratus orang ni selawat tuan-tuan. Bila saya baca Quran, dia orang sambung. Bila dia orang sambung, saya baca Quran. Ustaz, ini yang kita buat. Mereka ini didedahkan dengan pelajaran agama Ustaz. Sembahyang malam, puasa sunat, berzikir, baca Quran. Ada tuan-tuan. Jadi alim 2 tahun ambil di situ sijil. Jadi abang-abang kalau rasa-rasa tak apa nak alim, tak faham. Ada satu penjara yang saya masuk, mereka mengadakan pembelajaran menghafaz Al-Quran di dalam penjara. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok banduan, bila tengok bekas banduan main semayang, keluar. Siapa? Keluarlah. Jaga tabung tu. Amboi, hang tak tahu. Saya pergi ceramah di penjara Taiping. Ini saya sebut nama dah. Pasal saya pergi. Saya kata bohong lah. Pakai sorban, pakai kepiah. Surau dia lebih kurang besar kita ni. Surau dia boleh muat dalam 200-300 orang. Yang banduan Muslim ada 900 orang lebih. Di kiri kanan ni sel. Tengah-tengah di surau. Bila saya sampai ke surau, diiringi pegawai-pegawai penjara ni, mereka tak boleh masuk surau, duk pegang besi ni. Ustaz, nak masuk? Ustaz Azim, nak masuk apa? Nak masuk surau. Sebab mereka tak boleh masuk pasal jumlah ramai. Surau ada hak dia, kapasiti. Masuk semua tak boleh terkawal. Ustaz nak masuk? Tuan bagilah masuk. Tuan saya tanya, dia orang tak boleh masuk ke? Kita surau boleh muat 400 orang Ustaz. Mereka 900 semua, dia kena rehat dulu, ikut shift lah. Oh, dia pun kenal saya no? Awak tak kenal pula. Tiap-tiap malam pasal ceramah Ustaz. Banduan pun kenal saya. Tuan-tuan tak kenal, kira pelik. Baru ni pramugari saya balik naik kapal terbang, panggil Pak Cik. Ya Pak Cik, nak makan apa Pak Cik? Pak Cik tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Tengok-tengok ada orang jitera. Saya keluar bilik ayak tu, pramugari, saya nak keluar ada langsir. Selak-selak langsir, dia ada. Terkejut kita pun. Oh, ada kok ke? Lah, Ustaz Kazim. Oh, ya. Kak orang mana? Saya orang Jitera. Oh, Jitera. Lama dah kerja pramugari? Lama dah, 10 tahun dah. Oh, saya orang Bukit Raya. Saya nikah orang Bukit Raya.
Terima kasih Ustaz naik penerbangan kami. Sama-sama. Suami orang mana saja tanya. Suami 2 km malah tanya dah. Tak mana faham tak faham dah. Gatal punya Ustaz tak. Lepas tu baru dia panggil Ustaz kat saya. Bila nyembang dengan budak Jetera ni, dia pergi cerita kawan dia tu Ustaz Kazim, baru panggil Ustaz. Ustaz nak makan apa? Baru panggil Ustaz. Tidak panggil Pak Cik pun Ustaz. Tuan-tuan, kalau banduan pun kenal saya, Allah, rupanya bila saya berbual dengan pegawai ni, dia bagi tahu saya dalam penjara dia orang ada kursus pengajian pondok dalam banduan, dalam penjara. Jadi jangan tuan-tuan kata orang ada penjara ni depa duk buat apa dalam tu. Jangan tuan-tuan oi. Bayangkan 10 tahun depa duk mengaji dalam tu. Itu betul-betul pondok. Agak-agak 10 tahun berapa kitab depa ajak. Keluar-keluar tu alim. Jadi tuan-tuan kalau rasa-rasa nak alim mana faham tak faham sudah tuan. Kena sebat 40 kali, 10 kali mampu. Tapi kita kena ingat dalam pusat pemulihan dadah agama diambil. Dalam penjara agama diambil. Sampai ada yang dapat menghafaz Al-Quran dan dapat allowance sebab dia menghafaz Al-Quran dalam penjara. Pasal apa? Pasal Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan faqihhu fid din." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia tu baik, maka berikan kepahaman tentang agama. Nak bagi yang hisap dadah tu baik, yang nak bagi penjenayah ni baik, jalan dia apa? Agama. Jadi adakah kita nak masuk penjara, nak masuk pusat serenti baru nak jadi belajar agama? Saya kata kat makcik tadi, dekat akak tadi, terpulanglah kak kak nak ambil anak pun ambil lah. Yang penting kami di sini, tanggungjawab kami suruh anak akak semayang, jaga anak akak supaya semayang berdamping dengan Quran. Ilmu kita bagi, akademik kita bagi, supaya untuk dia hidup dalam dunia dia ada akademik dia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1, di akhir zaman akan berlaku benda yang pelik-pelik melibatkan anak-anak kita. Baik dia lawan kita, baik dia derhaka, baik dia ikut laki, tinggalkan kita, dia kahwin dengan satu mu'alaf, 2 minggu lepas kahwin terus ruyuk. Yang ni pun ada. Okey. Saya ni imam masjid. Dululah saya imam. Masa tu gaji saya, allowance saya jadi imam, sumbangan RM500 sebulan. Dapat rumah apa nama, rumah wakaf, rumah quarters, jadi imam. Jadi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya saya, kenapa ustaz jadi imam? Jadi pensyarah elok-elok saya berhenti. Dulu saya pensyarah dalam bidang kekeluargaan. Cerita tentang keluarga, cerita tentang suami, cerita tentang isteri, buat kaunseling lah apalah. Sampai sibuk pasal rumah tangga orang. Sebab tu ceramah saya banyak bercerita tentang keluarga. Sebab awal-awal saya ni memang bercakap tentang keluarga. Waktu saya duduk belajar dulu, asrama saya sebelah pejabat agama. Bila saya balik daripada kelas, berjalan kaki nak balik ke asrama, saya tidur atas tilam tu, atas katil tu, saya buka tingkap. Saya duduk tengok drama dekat pejabat agama. Drama apa tak? Drama swasta. Suami, isteri, anak beranak bergaduh-gaduh. Asal tengok je bergaduh. Aku kata balik oh. Dia tarik rambut isteri dia, terbuka tudung tu, heret rambut, buat balik. Saya tengok, oh ganaknya apa jenis lelaki ni. Besok pula isteri dia pula tarik rambut dia pula, balik dah. Balik pula, ya Allah, teruknya. Daripada saya duk mengaji tuan-tuan, duk nampak rumah tangga tak habis-habis. Ada yang keluar seronok ambil gambar menikah lah apalah, ada yang pakai spek hitam lah, ada artis yang cerai. Saya tengok rasa ni artis ni dengan spek hitam tu, dia tak nampak muka, nampak spek mata.
Bila saya habis mengaji, pekerjaan pertama saya ialah mengajar Ma'had Tahfiz. Lepas saya Ma'had Tahfiz, saya jadi lecturer, saya jadi pensyarah. Lepas saya jadi pensyarah, saya kata tak boleh jadi ni. Duk sibuk pasal rumah tangga, sibuk pasal rumah tangga orang. Allah, Quran aku tak boleh ngulang. Saya berhenti tuan. Kawan saya kata, ustaz, jadilah imam masjid kita orang. Saya dah beli rumah dekat Batu Gajah. Tak apa, tak ada, main pindah kat rumah kuartus. Jadi imam dapat 500 sebulan. Tak apa, saya bukan nak duit, saya nak Quran. Jadi saya baca Quran, mengulangnya 1 rakaat 1 muka, 2 rakaat dapat sehelai. Dapat sehelai. 5 waktu saya sembahyang tuan-tuan, 5 waktu saya dapat 5 helai. Bila 5 helai, 2 hari saya dapat 1 juzuk. Lepas tu saya bolehlah hafal Quran, mengulang Quran tiap-tiap pagi semua. Yang tu yang saya jumpa satu kes. Ustaz, anak saya nak kahwin. Oh, alhamdulillah. Bila? Hari Ahad ni. Boleh tak ustaz mari baca doa? Awak tak boleh pula? Boleh Bila saya pi tuan-tuan, anak dia kahwin dengan orang baru masuk Islam. Keluarga hak suami tu ramai tak Islam lagi. Duk mari tengok. Berapa hari dia masuk Islam? Saya tanya kat pak pengantin tu. Dalam 2 minggu 3 minggu gitulah. Lepas tu kahwin dengan anak bang. Kahwin mereka nak tak kita bagi. Macam Hai Amir pula tuan. Kan Hai Amir ni saya bercakap je mesti dia gelak di hujung kan. Kawan, aku nak ke kedai di hujung sana. Aku nak beli sesuatu. Kamu jangan ke mana-mana pula ya. Nampak tuan-tuan. Tu style Amir punya drama tak? Benda faham tak faham tu dah. Pak dia macam tu. Depa nak dah kita bagilah. 2 minggu lepas kahwin, dia mai jumpa saya. Anak dia pergi ikut laki dia, telefon nombor tak ada, apa pun tak ada. Saya kata pi rumah dia lah di KL. 2 minggu senyap sunyi lepas kahwin. Bila pi di KL, tak ada dah rumah, alamat pun tak ada tuan-tuan. Agak-agak jadi apa pada anak dara dia? Tuan-tuan ingat hari ni hak masuk Islam tu nak Islam ke? Kadang-kadang pasal dia nak tarik anak kita masuk agama dia. Cinta punya pasal, suka punya pasal, nak dapat Syahrukh Khan punya pasal, lama-lama agama tu gadai. Tak menangis mak dia. Tak tahulah ustaz, anak saya ni tak tahu apa. Saya sebab tu kalau orang datang jumpa saya, dia kata anak dia nak menikah dengan mu'alaf, saya kata boleh, suruh dia pergi mengaji pondok lah. Bagi dekat dia 6 bulan belajar agama tu. Jangan anak dara tu kata tak apa ustaz, lepas saya kahwin saya akan bimbing dia. Bimbing, anak jadi belimbing boleh. Bimbing apa? Gatai sangat nak menikah, sabar alasak lu. Kita bela anak kita 22 tahun, bela anak kita 24 tahun, pi bagi menikah orang tak entu hala, 2 minggu hilang agama ni. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ustaz kalau macam tu ustaz, orang tak minang anak dara saya, biar pi tak minang. Daripada dapat pada orang yang tak berjenis. Biar dia tak menikah, tak apa hang duk sesaja. Daripada hang menikah hang jadi murtad, hang jadi sesat. Empak tak apa menikah anak 5 cek tak ada lelaki ni. Gatal hang ni garit tu ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, tu yang berlaku. Sampai kena siasat betul-betul tuan. Jangan duk kira bagi je. Baik, modus operandi mereka ni apa? Okey, kita ada anak dara. Nak kata lawa tu manis lah, lawa tak ada ustaz, manis tu ada. Berkenalan dalam laman sosial, chatting, WhatsApp, chatting, Telegram, message, dating. Di mana tak dating? Sungai Petani. Benar ke? Okey. Kemudian pergi Tanjung Dawai, berjalan. Lepas tu main nak minang.
Ni yang seronok ni. Ayah. Kalau belah Kedah ni tak panggil ayah, panggil pak. Dia kata pak hari Sabtu ni kawan cik nak mai. Pak terima tau. Orang mana? Orang KL. Pak terima tau. Tengok lu. Kata pak tu. Suruh besar. Tengok pak ni action slow ya. Dia habaq kat mak lah. Mak. Ayah pak cakap tengok lah apa lah. Dah nak kat kita ambil dah. Dah lah kita duk tunggu orang tak main nak main milih pula. Lagi aku cakap kat pak hang tajam macam tu. Nak tengok hang jadi tua ke apa? Dia main Minang tuan-tuan, main Minang, ada mak, ada ayah, ada driver, ada kawan. Siapa tak percaya? Siapa yang tak percaya tuan-tuan? Bila mai, ayah dia mai, pak dia mai, pak menakan dia mai, kami Minang, anak tuan, untuk anak kami. Bertunang, bila dah tunang dapat lesen L. Oh, lesen L lah, malam-malam pergi berjalan, tunang. Orang kata tak boleh lagi nak bawa juga. Takut tuan, pada sepak saya kan tuan ni. Saya pernah sekali tuan. Dia duk lalu kok pusing kiri kanan, depong saya tuan ni. Tu saya duk berhenti ceramah ni, saya dia bagi saya lagi dapat. Tapi tu haji kita okeylah insya-Allah tuan ni. Ni tak apa betul ni. Duk pusing-pusing dia berhenti pang. Kita tak ada nak elok mai ikut belakang nak elok apa tuan. Baik, tak mana lupa tuan ni. Baik. Jadi bila main Minang dah bertunang, orang kita faham dapat lesen L. Padahal mana boleh bawa-bawa lagi. Lesen apa pun tak ada lagi, tapi dah tunang. Balik Kelang, tunang ambil. Nak pergi kerja Kelang, tunang hantar. Nak pergi Kamdar, nak tengok baju pengantin, cadar. Itulah kali terakhir anak dia keluar. Mak dia telefon, bapak dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz anak kami ni keluar dengan tunang. Lah tak balik lah. Dah report dah ustaz. Ustaz minta tolong buat sembahyang hajat boleh tak? InsyaAllah saya buat. 2 hari lepas tu mak dia call, jumpa dah. Alhamdulillah ustaz, jumpa dah anak makcik ustaz. Di mana kak? Di KL ustaz, kat hotel. Oh dia lepak situ ke apa? Depa ustaz ada 4-5 orang anak dara macam dia jugalah, bertunang dengan laki-laki yang sama. Laki-laki itu bertunang dengan ni, bertunang dengan ni, bertunang dengan ni, dia ambil, dia kumpul sekali, dia nak jual. Yang kita ni duduk di kampung, yang main Minang tu pakai spek hitam, naik kereta Honda Accord, bangga tak? Yang main Minang anak kita tu naik Honda Accord, Honda Civic, entah. Mai dengan mak dia, pak dia, takkan tak percaya. Rupa-rupanya tu bukan mak dia, tu bukan bapak dia, scammer berlakon untuk ambil anak kita, bawa anak kita berjalan, lepas tu colek jual. Nasib baik dapat diselamatkan. Jadi berhati-hati adik-adik ni, jangan duk seronok sangat. Orang naik Honda mai, naik Honda Civic, naik Honda Accord main ngorak kita tak apa lagi. Ni naik Myvi pun jadi ni. Sudah tuan. My The King pula ni, Myvi The King lah. Beza King pula dah. Dulu Myvi tuan. Jadi elok-elok tuan-tuan. Berhati-hati. Zaman sekarang ni kena berhati-hati. Bukan setakat anak dara kita berhati-hati. Makcik pun berhati-hati. Tak ada pasal tuan. Kita 65 dah. Nak kata apa ni? 65 minggu lepas kat Lehau 30,000 hilang. Umur 66, 30,000. Dah bagi belum? Saya tanya. Dah bagi dah ustaz. Yang kau bagi pasal apa? Dia kata nak menikah dengan kau. Dia kata nak belanja tu lah, tambang dia balik lah, tambang apa semua kau bagi. Dia bagi. Malah kata apa dah. Televisen duk cakap, radio duk cakap, ceramah duk cakap. Jangan percaya dengan love scam.
Cinta yang menipu, penipu cinta. Memang Kak Leha sekarang tak ada orang ngorak Kak Leha, tak ada siapa lah, tak ada katai padan tutup katai. Memanglah orang tak ada apa Kak Leha cakap macam tu sebab orang tak try Kak Leha. Cuba Kak Leha buka Telegram, tiba-tiba ada orang masuk. Hello, siapa ni? Ni siapa ni? Dia kata ni bukan John ke? Oh dah, ni Leha. Leha, okay, sorry, wrong number. Besok dia start. Hello, are you okay Leha? Kita cikgu bahasa Inggeris. I'm fine, thank you. What about you? Sudah tuan-tuan. Lama-lama terus bercinta. Daripada Amerika, nama David. Dia kata dia berminat dengan Malaysia, dia berminat dengan Kedah, dia berminat dengan Semeling apa semua. Kita pun cerita. Dia kata boleh tak kita berkenalan? Boleh. Saya suka bagi pada awak cincin hadiah. Dia kata suka. My immigration telefon custom. Ini Puan Zaleha ya. Puan Zaleha ada kiriman dari USA ya. Ya. Ada kawan saya nak bagi tu ni, tapi Puan Zaleha kena cukai lah dalam 10,000 kalau dia tak lepas barang ni. Oh ya ke? Tak apa saya bank in 10,000. Sebarang tak sampai lagi. Tak lepas lagi 15,000. Tak lepas lagi 30,000. Bila 30,000 mai 1,000 saya. Ustaz buatlah sembahyang hajat. Malah gua. Anda kata dah jangan. Setakat nak cari David buat apa? Jauh. Ni di Semeling ada. Dia tak nama David, Haji Daud nama dah. Bujangnya lama dah mai cari Haji Daud. Rumah ada, kancil ada, bendang ada, rumah sewa 2 pintu. Pergi nikah dengan Haji Daud. Kencing manis ada, gaut, jantung. Baik. Yang pertama, jom kita bekalkan di akhir zaman ni tuan-tuan, iman, ilmu pada anak kita supaya tauhid dia betul, supaya semayang dia betul, agama dia betul. InsyaAllah bila betul ni selamat, mudah-mudahan. Mari cabaran macam-macam pun insyaAllah kuat amalan dia. Yang kedua, saya tengok ada satu penceramah tiap hari duk keluar dalam ceramah ni. Bukan orang negara kita lah, orang tempat lain. Dia kata apa? Dia kata Nabi Musa belah laut, Fir'aun nampak. Nabi Musa faqul nadrib bi'asakal bahr. Rakyat nampak, orang ramai nampak mukjizat tu. Saksi ramai. Nabi Ibrahim kena bakar tapi tak terbakar. Ramai orang nampak, Namrud pun tengok. Nabi Isa menghidupkan orang mati, mukjizat, orang nampak. Orang dah mati, ketuk hidup. Bagi tahu siapa bunuh, mati balik. Orang ramai tengok. Jadi mukjizat Nabi-Nabi ni orang nampak. Tuan-tuan, Nabi Muhammad mukjizat dia ialah naik ke langit. Soalannya, siapa nampak? Ada orang nampak Nabi naik ke langit? Tak ada kan? Sudah. Habis tu kalau Muhammad berbohong macam mana? Tak ada saksi. Dia boleh tanya, kalau Nabi Muhammad berbohong macam mana? Kita sudah kena tipu, bapak-bapak. Sudah kena tipu. Dia menimbulkan satu keraguan terhadap Nabi kita. Kalau dia tanya pada Kak Som, Nabi Muhammad naik ke langit, siapa tengok Kak Som? Tak tahu, Kak Som tak tahu. Bila Nabi naik? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Memang tak tahu apa langsung Kak Som ni tuan-tuan. Dia tanya pula bila Nabi naik ke langit. Atau Kak Som dengar ceramah Isra' Mi'raj dulu, bila Kak Som tak nak pi, tak nak main Isra' apa pun tak tahu. Suara Kak Som main makan bubuk. Dia bawa satu kepercayaan menafikan Isra' dan Mi'raj supaya orang tak percaya pada Nabi. Kemudian ada pula yang kata Nabi Muhammad belajar di universiti mana? Anak Kak Som, Universiti Antarabangsa UIA.
Anak nombor 3 Universiti USIM. Anak nombor 4 Melaya. Anak nombor 5 tu Universiti Al-Bukhari. Anak Kak Som semua pandai-pandai. Nabi Muhammad ni universiti mana Kak Som? Membaca tak boleh, menulis tak boleh. Takkan kita yang berjaya ijazah, master, PhD bernabikan Nabi tak reti baca Quran, yang tak reti menulis, tak reti membaca? Ya tak ya juga no. Sudah. Ajaran hari ni tuan-tuan menafikan Nabi Muhammad tu pandai. Pahaman sesat hari ni tuan-tuan menafikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah tak dengar satu lawyer kata Nabi Muhammad bukan contoh suami terbaik? Kalau tuan-tuan kata Nabi Muhammad contoh suami misali, saya bantah. Oi, garangnya lawyer ni. Nabi Muhammad bukan contoh. Kenapa? Nabi Muhammad duduk dalam gua Hira, tinggalkan isteri dengan anak-anak. Adakah seorang suami yang bertanggungjawab duduk dalam gua, tak balik rumah, anak-anak dijaga oleh isteri? Mana kasih sayang, mana pendidikan, mana cari makan pada anak dan isteri? Inikah contoh? Sudah tuan-tuan. Cuba dia pergi tanya pada Kak Nak. Kak Nak kata apa? Kak Nak fikir tengok. Kak Nak pun tengok fikir, tengok fikir. Suami jenis apa Nabi ni Kak Nak? Itulah Kak Nak duk fikir tu. Sudah. Kak Nak pula ajaran terbaru dia tuan ni. Dia bawa satu ajaran Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Dia bawa pula ajaran tuan-tuan Nabi Muhammad ni nikah ramai. Memanglah orang laki-laki suka nikah ramai. Nabi depa pun nikah banyak. Nampak? Ni akak-akak leha ni. Nak jagalah aurat ni, pakai stokin daripada kaki sampai ke paha. Punya tebal stokin tu. Tak main lah stokin nipis tu. Stokin laki dia main bolong. Punya tebal main semayang lah. Allah. Tutup muka ni purdah ni. Bukan pasal Covid. Purdah. Sarung lengan ni sampai ke ketiak ni. Baca Quran tak hingga lah. Semayang sunat. Allah. Orang tengah kuliah dia semayang sunat. Puasa ni tersaduk habak tuan-tuan. Habis-habis puasa Ramadan tu, raya pertama puasa sunat dah. Loh, rajinnya Kak Leha. Raya pun puasa ni. Kak Leha sayang pada Islam Ustaz. Kak Leha sayang pada Allah. Kak Leha nak ikut Allah, nak ikut Rasulullah Ustaz. Suami Kak Leha kata menikah lain. Apa? Sudah tuan-tuan. Tak guna punya jantan. Nak ambil pisau tak? Apa ni nak kena ni? Kak Leha, nikah dua ni halal Kak Leha. Islam membenarkan nikah dua. Kalau suami tu cukup syarat apa semua boleh. Halal tak halal? Nak tengok boleh? Main lah. Selendang dia buang, stokin dia buang tuan-tuan. Baru tadi dia kata Kak Leha sayang agama Kak Leha. Main nikah dua tak setuju. Macam mana cerita ni? Abang-abang tadi pun amboi. Bila saya kata main nikah dua bantah, hak lain terima. Punya gelak lah. Kena padan muka dia. Aku nak nikah tak bagi. Pelok ustaz kata pun. Mengaku Islam tapi tolak nikah dua apa? Amboi, kena kat orang gelak sungguh. Saya baru balik daripada umrah. Okey. Cuba tuan-tuan tengok orang pergi umrah ni. Allah. Setengah jam sebelum bang mai lah. Tambah Jumaat 2 jam sebelum bang mai lah. Tiap-tiap waktu tuan-tuan keluar masuk hotel masjid, masjid hotel, hotel masjid. Saya tanya pada pembantu saya, satgi hang turun daripada hotel ni sampai masjid hang kira langkah berapa langkah? Tak cakap pun tuan. Kami dua tak cakap, duk kira langkah. 1, 2, 3, 4. Masuk hotel, pergi ke masuk masjid, keluar hotel masuk masjid 1000 langkah. Balik 2000, kali dengan 5 10,000 langkah. Kencing manis turun tu.
Jadi abang-abang kalau rasa macam mana tinggi, pergi umrah. Pergi masjid, surau masjid, masuk masjid, hotel, 10,000 langkah, kencing manis tinggal 5 mana. Okey, tanya dekat dia, Haji abang sembahyang Ustaz, kita orang Islam Ustaz, kena terimalah Islam keseluruhan dia. Apa makna kita ni Islam sembahyang pun tak, saya tak cakap dia Ustaz. Saya apa pun hak bahasa Islam saya terima Ustaz. Bagi. Lah. Hudud apa terima? Hudud kita kena buat perintah Allah tu. Kemas ni. Habis sembahyang masjid Nabi, Masjidil Haram tu, duk simpang jalan. 4-5 orang duk longgo atas batu tepi jalan. Agak-agak depa buat apa? Agak-agak buat apa entah? Agak-agak buat apa? Tu hak terima tu. Hak tu pula tak boleh buang lah. Dah lah dia tak apa. Tak apa tuan. Macam mana hak kata hak Islam kita ni? Semua benda kita kata aku terima, mai hak tu kita tak tinggal. Dahsyat tuan-tuan. Nak masuk udkhulu fisilmi kafah tu lagu mana? Masuklah dalam Islam tu secara keseluruhan. Bukan yang mana aku setuju aku ambil, yang mana aku rasa sesuai aku pakai, yang mana ni tak boleh pakai ni. Tak boleh. Kita tak boleh kata kita Islam yang terbaik tuan-tuan. Belum lagi. Sebab tu saya kata tadi, ajaran sekarang ni tuan-tuan, dia membawa ajaran hilangnya kepercayaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz? Macam mana yang jalan bagi orang tak percaya ni Ustaz? Banyak tuan-tuan. 1001 jalan. Balik rumah tuan-tuan buka An-Nisa ayat 115. Peringatan daripada Allah siapa-siapa yang tak mau ikut Rasulullah dan nak ikut jalan lain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyakitkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul, siapa-siapa yang menyakiti Rasul, nak menipu Nabi. Zaman tu kisah Tu'mah menipu Rasulullah. Ada satu orang nama dia Tu'mah yang menipu Rasulullah dalam ayat tu. Cerita dalam asbabun nuzul dalam ayat tu. Tapi nak cerita umum pada kita, berapa banyak orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Ada yang kata Nabi Muhammad mak dia masuk neraka, bapak dia masuk neraka, sampai hati tu. Boleh pergi kata mak Nabi masuk neraka, ni kejadah apa? Mak Nabi kita, dia sakitkan hati Rasulullah. Padahal mak Nabi, bapak Nabi tu, cuba tengok balik agama dia agama apa? Bukan mereka tu sembah tokong, bukan sesat tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, sampailah mereka menghilangkan kepercayaan apa yang Nabi cakap dalam bentuk apa yang Nabi sebut. Nabi tak betul. Makcik baru ni cek darah tak cik mana ya? Salah cik mana 18. Tinggi tu. Doktor kata makcik makan apa? Makcik habak makan kurma. Tu kata kurma jahat tak? Bagi naik gula. Dia kata kurma tu jahat, naik gula. Nabi kata siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari, menghilangkan racun dalam badan dia. Tapi hari ini orang tak bagi makan kurma, dia kata gula naik, jahat tu. Muncul bibir tu. Makan dia 18 haram jadah orang. Lah buka puasa pun takut nak makan kurma. Tak lama lagi elang kurma keluar, tu tanda-tanda nak puasa. Yusuf tak lama keluar pula tuan. Berapa ramai tak berani makan pasal kurma tak elok. Pasal apa kurma tak elok? Kurma tak salah kau. Yang salahnya depa gaul kurma tu dengan gula. Hari ni kurma hak tuan-tuan makan tu, depa masak, depa gaul apa semua buh dengan gula. Lepas tu depa jemuk, depa keringkan, depa hantar kat kita. Kita makan kurma memang manis, melekat. Sebab tu tuan-tuan basuh dulu. Ni kadang-kadang makan kurma tak ada basuh Ustaz, ni berkat Nabi makan.
Kak Leha pernah tengok tak macam mana mereka duk buat kurma? Pernah tak tengok tuan-tuan mereka proses kurma tu macam mana? Yang tuan-tuan duk telan tak basuh-basuh tu. Berkat saya ni Madinah macam saya. Lain kurma ni India ni kurma orang buat. Mereka ada kawah besar, mereka bubuh ayam gula, mereka buk, kacau, kering jual. Jemuk jual. Kita bukan makan kurma ori, kita makan kurma gula. Kalau tuan-tuan tengok cara mereka buat tu, saya tak, dia main tuang atas lantai. Atas simen semua tuan-tuan. Mempijak dengan kaki lah apa. Macam tuan-tuan tengok dalam TikTok, ada negara yang duk masak tepi jalan. Tuan-tuan tengok tak? Yang duk jual barang-barang makan tepi jalan tu. Celuk tangan pergi ketiak, duk kacau. Tu nama jus al-tange wal kaki. Dia perah ayak buah tu pun dengan kaki kat leha. Hei ya Allah. Dia buat kacang tumbuk tu. Kepala lutut, kaki pijak gede-gede. Potong-potong jual kacang tumbuk lah. Tu namanya al-tange wal kaki. Saya kalau tuan-tuan ajak pergi, saya tak mau negara tu. Geli makan tuan. Dia buat roti tu nak bagi, dia tangan tak ada sebelah. Buat roti canai tu, nak bagi roti canai tu rangup, dia cepik lah ceketik. Lepas tu pergi bakar. Oh, ni tuan-tuan kalau pergi silakan. Tahun lepas saya punya staff pergi melawat negara mereka. Ada 8 orang pergi melawat. Balik-balik tu saya tunjuk video kat mereka ni. Hampa pergi awak tengok mereka makan roti lah apa, nasi punya. Hampa lalu makan. Doa Ustaz, tempat kami pergi bersih Ustaz. Doa bersih apa. Ni dia orang tu. Doa Ustaz, kami makan kat hotel. Bersih Ustaz. Memang hampa makan kat hotel. Tapi hotel tu order kat pintu belakang. Hampa tahu tak Ustaz? Yang kurma hak kita duk makan tu Allah tuan-tuan. Oh, sebab tu bila tuan-tuan buka kurma tu dia ada kulit dia. Nampak tak kulit dia tu? Jadi saya harap nak makan tu basuhlah dulu supaya buang gula dia. Dan carilah kurma yang tak campur dengan gula. Tuan-tuan boleh rasa lain gula dia. Nabi kata kurma tu ubat, nama dia ajwa, makan lah murah dah dulu betul yang tak kurma. Cuba cek balik ajwa ni ya. Bagus tuan-tuan makan kurma ajwa ni. Saya dulu makan 7 biji sehari. Mai tak ada duit tuan-tuan, tak boleh makan 7 biji mahal. Jadi saya makan daripada rumah saya sebiji. Saya duk kebam dalam mulut, duk kemam dalam mulut ni. Sampai ke ofis baru saya telan. Duk hisap ayak dia tuan-tuan. Biji saya tak hisap, biji buang. Itu kurma ajwa tu. Bagus untuk bacaan gula. Bagus untuk kita punya darah kita. Cuma untuk kita ni orang lelaki-lelaki dulu saya kata dah, yang makan kurma ajwa banyak ni, kesan tak elok dia botak. Ni rambut gugur ni pasal mahal ni. Jadi dia kena sekilo RM120 botak kita pun tuan. Mana faham, tak faham sudah. Nombor 2, madu lebah. Nabi kata madu lebah tu ubat. Quran kata madu tu ubat. Berapa banyak orang ni, hai makcik tak boleh makan madu makcik. Oi, Allah kata ubat, Nabi kata ubat. Mai orang pula sekarang kata kencing manis tinggi makcik. Jahat lagi. Tadi kurma jahat, ni jahat ni. Apa? Madu lebah pun jahat, madu orang lagi jahat. Tuan-tuan, yang makcik makan, yang menaikkan gula pada makcik, madu tiruan makcik. Lepas tu orang fitnah kata madu jahat. Madu tiruan campur gula. Cari madu yang betul. Ustaz ambil madu yang betul di mana? Saya ambil satu di Bahau, Negeri Sembilan. Ada kawan saya tu imam tu orang Indonesia. Bila saya kehabisan stok, saya telefon, "Mam, madu." Sebab dia orang ni masuk lautan cari madu atas pokok. Satu lagi saya ambil daripada Thailand. Kawan saya dia buka ladang madu lebah.
Dia belalah madu lebah dalam longan, kebun longan. Ustaz ni pun saya apa nama, madu lebah ni ustaz, madu belah. Jadi pun gula saya naik ustaz. Tak boleh ustaz, madu memang tak elok ustaz. Ni lebah belah ustaz, bukan tiruan punya madu. Memang lebah belah makna. Tapi depa jamu gula dekat madu tu, dekat lebah. Depa bancuh gula, ayak gula, depa tuang dekat madu lebah. Yang lebah ni tuan-tuan duk nganga. Okey, lunch, dinner, breakfast, dia bagi makan gula. Lebah ni tak terbang dah, tak cari dah bunga-bunga, tak cari dah. Duk borai dah tu, duk tunggu gula. Jadi yang depa bagi makan pada lebah tadi bukannya original punya bunga. Dia bagi daripada gula. Sebab tu bila kita makan naik gula, makcik-makcik jangan fitnah madu. Madu lah ubat yang paling bagus sekali. Yang ketiga, habbatus sauda. 2-3 tahun lepas orang hentam saya. Saya kata bila mai penyakit ni makanlah habbatus sauda. Nabi kata habbatus sauda tu ubat untuk semua penyakit. Oi, 6 harakat hui. Orang tibailah saya. Ustaz Kazim ni dia bukan mengaji, dia bukan doktor. Dia bukannya doktor apa semua nak cakap ni penyakit ni covid apa semua ni apa pom. Tenganga saya tuan-tuan, sampai para ustaz kata hadis tu dia memang Nabi ada sebut ya, memang ubat kepada semua penyakit, tapi bukan semua penyakit ya. Sudah lepas hang bagi yang ni 2 kena jadi apa kan? Mai 3 pula jadi apa? Pasal apa tak ambil perubatan hak Nabi kata habbatus sauda? Saya tak kata saya sihat. Saya tak kata saya ni ustaz ni riak. Saya tak riak apa tuan-tuan. Saya tuan-tuan bayangkan saya punya jadual tuan-tuan sibuk tuan-tuan ni. Dia cerita jadual banyak lagi cukai mai pula tuan. Hari Khamis pagi saya ceramah dekat TMB Alustar pukul 9 pagi. Pukul 2 petang saya ada di Pendang. Pukul 4 petang saya buat rakaman dekat Sungai Petani, dekat MZ Holding. 2 petang buat rakaman. Malam tu saya ceramah dekat surau apa dekat Sungai Petani, saya lupa. Surau kat masjid ke saya lupa. Lepas tu saya terus pergi ke KLIA. Saya naik kapal terbang tuan-tuan pukul 6 pagi. Mana ada rehat. Sampai KLIA jam pula dekat Gopeng. Jam. Allah, accident pula tuan-tuan. Jam pula dah. Saya kata tak dah kapal terbang ni. Lepas subuh naik kapal terbang jalan pergi umrah. Baliknya tuan-tuan hari Jumaat saya sampai di Ipoh hari Sabtu petang. Sampai sekarang saya tak berhenti lagi ceramah. Daripada balik umrah, sebelum umrah sampai sekarang. Ustaz tak batuk tak? Alhamdulillah. Ustaz tak demam Alhamdulillah. Tak demam. Ustaz tak ada ke peltih ke penat-penat ke? Tak tahu, sihat. Ni hak balik umrah ni ke apa masuk uat. Duk kongkang batuk. Hak demam. Saya kata, hampa ni tengok saya sihat. Tapi hampa tak tanya saya, ustaz makan apa? Saya tiap-tiap hari saya makan habbatus sauda. Sebab Nabi kata habbatus sauda tu ubat untuk segala penyakit. Saya makan pil habbatus sauda. Saya minum biji habbatus sauda tu, saya tumbuk biji tu, saya campur dengan teh, saya campur dengan buah belagah. Tiap-tiap hari saya minum. Tak pernah miss.
Saya ambil madu lebah, saya campur dengan telur separuh masak, tuan-tuan. Saya makan dengan air za'faran, saya makan dengan jus durian Belanda, saya makan pula dengan minyak zaitun. Sebab minyak zaitun Allah Ta'ala sebut buah zaitun dan minyaknya dalam Quran. Tapi ustaz, minyak zaitun dia jadi perit lah, dia perit. Itu masalah. Nak sedap makan air gula, pergi makan air gula. Nak rasa sihat, bila Nabi kata dia ubat, bila Quran kata dia ubat, kenapa tak yakin? Jom tuan-tuan, hari ini Covid naik balik. Covid naik balik. Jom kita buka sistem imun dalam badan kita. Pertahankan imun badan kita jadi kebal. Ada immunity dalam badan kita, ada kekebalan dalam badan kita. Mai batuk ke, mai sesema ke, apa benda ke, insya-Allah Allah pelihara kita. Jalan dia apa? Nabi dah habaq dah. Habbatus sauda. Jangan kita ulangi balik apa yang telah kita lakukan 2 tahun yang lepas. Jangan kita balik lakukan balik, paksa orang, paksa dalam tak paksa. Sudah. Kita galakkan orang ramai ikut pemakanan Rasulullah. Itu yang terbaik, membina kekuatan dalam badan daripada sunnah, daripada alam. Bukan kita tak tahu masukkan apa-apa benda dalam badan kita. Daripada apa binatang buat ni kita tak tahu, mai tak ada je, tak mau orang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mulai besok cari ustaz macam mana ustaz makan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya minta pada tuan-tuan, jom kita amalkan pemakanan sunnah. Ustaz boleh tak makan nasi? Boleh. Cara yang terbaik makan nasi macam mana ustaz? Masak dululah beras tu. Tahu lah, bodoh ustaz ni, tu tak payah abang, tak apa. Yang pertama, makan nasi jangan waktu panas. Makan nasi tu tunggu dia sejuk baru makan. Sebab Nabi pesan, jangan makan makanan waktu panas. Kita hari ni bukan setakat panas, dengan dapur duduk atas meja. Bawa dapur-dapur gas tak atas meja tu, berapi tu, pergi rendam sana, pergi rendam sini, ngap makan. Ni bukan sunnah Nabi tu. Haram ke ustaz? Tak haram, silakan. Anak makan gas pun boleh. Saya tak kata haram, saya cuma pesan Nabi kata jangan makan makanan waktu dia tengah panas, bagi dia sejuk sikit. Sebab makan makanan yang panas, dia merangsang benda dalam badan kita. Dia merangsang darah kita, dia merangsang benda-benda yang mati dia hidupkan. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak makan nasi, masaklah mak ngah hoi. Tapi kita tunggu dia sejuk sikit, kita makan. Dan hari ni kita kata tak sedap. Sebab tu kita tekan periuk karan tu, kita tekan warm, kita nak bagi dia panas. Jadi itulah yang menaikkan bacaan gula kita. Nombor 1, makanlah nasi. Saya makan nasi sehari sekali. Dan malam saya tak makan dah. Susah tuan-tuan makan malam. Saya makan benda lain, malam saya tak makan. Tak tahu kalau tuan-tuan terbit pergi makan malam. Ngangah. Apa mak makan malam? Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi selepas sekarang ni jangan duk makan lah. Benda-benda berat saya makan lah. Kalau nak makan agak makan buah. Okey. Jadi nombor 1. Nombor 2, Rasulullah makan tak roti? Makan. Nama roti Nabi apa? Syair. Roti kasar. Jadi akak-akak, kalau akak-akak nak makan roti, silakan. Tapi pastikan dibuat daripada tepung gandum yang tak campur nama dia satu bahan, nama dia gluten. Saya tak makan roti canai kalau roti canai itu dibuat dengan tepung yang ada gluten. Saya tak makan tuan-tuan. Gluten ni yang merangsang kita punya kencing manis. Dia ada gula dah.
Rasulullah makan tak tepung gandum? Makan. Nabi tumbuk tepung tu. Nabi tumbuk gandum tu jadi tepung. Nabi tak campur apa-apa. Tuan-tuan kena cari tepung tu, ada di supermarket. Dia tulis no gluten, free gluten. Bali, masak. Jaga makanan putih. Nombor 1 nasi, nombor 1 tepung. Ambil yang Nabi makan. Nabi makan yang kasar. Apa dia yang kasar? Benda yang penuh dengan serat, benda yang penuh dengan fiber. Kalau zaman kita sekarang, oats. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau boleh sarapan kita pagi dengan oats. Makan balik apa yang Nabi sebut. Yang keempat, apa yang kena ada dalam rumah kita? Madu lebah. Ustaz, minum madu lebah macam mana? Minum. Tak, Ustaz minum. Saya minum ada 2-3 cara. Nombor 1, saya ambil air hangat. Saya tuang madu, saya tuang air hangat. Saya kacau dia, tunggu dia sejuk sikit, saya minum. Ustaz, bila kacau tu dia tak boleh dengan sudu besi, Ustaz tu. Sudu apa pula? Dia kena sudu plastik. Oh gitu. Zaman Nabi plastik ada ke besi ada? Mana dulu? Plastik ke besi? Habis itu, pasal apa pakai plastik pula? Sampai tak boleh kata besi ni, main mana? Besi tu ada surah dalam Quran, nama dia surah besi. Surah plastik tak ada. Nama dia Al-Hadid, surah besi. Kenapa benci pada besi? Yang bahayanya ialah plastik. Ni, botol plastik ni, yang ni. Tuan-tuan duk jemuk dalam kereta. Tuan-tuan duk jemuk ayam botol ni dalam kereta, tengah-tengah panas tu, duk tok seat belakang tu. Tuan-tuan pergi minum dalam plastik, yang tu yang tak elok. Tuan-tuan bacuh kopi. Sebab tu saya pergi Mekah, saya tak beli tuan-tuan teh hak tepi jalan, teh hak di kedai-kedai, dia bagi kap kertas, saya tak beli tuan. Sebab kap tu dia kertas. Bubuh yang hangat, bahan kimia dalam kertas tu dia keluar balik, jadi kanser tak pasal kita. Jangan masak makanan dalam kertas. Orang hari ni tuan-tuan beli Maggi apa mi segera dalam kertas, pergi buah yang hangat makan. Panas-panas. Kenapa tak guna kaca? Jaga. Jangan guna polistrin. Yang ni yang kena disebut. Yang ni yang pihak berkuasa kena buat. Jangan duk bubuh benda-benda hangat, cakutia pergi bungkus dengan polistrin. Tuan-tuan cuba tengok, dia jadi kembang tak? Kembang polistrin tu. Kembang tu masuk dalam mana? Tak masuk dalam perut kita. Ni nama dia pinggan. Dah Ustaz, pirin. Bodohnya Ustaz. Tahu dah contoh. Contoh. Ni nama pinggan, nama pirin. Ni. Bunga ni kan. Kita boleh masak ayam hangat ke, tom yum ke apa ke. Bunga ni insya-Allah tak hilang. Sebab dia buat pada kaca. Tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan duk makan tom yum, dia bagi mangkuk kat kita. Tuan-tuan nampak mangkuk tu warna kuning ke warna apa? Dalam tu. Bukan kuning dah, hitam dah. Sebab dia guna melamin. Melamin ini dia bukan kaca. Pasal apa orang suka melamin? Jatuh tak pecah, ringan. Tapi dia buat daripada apa? Bila buah benda hangat, sup ke, tom yum ke, lama-lama dia kikih bunga tu, dia kikih warna-warna tu, dia kikih tu, dia pergi ke mana benda tu? Pergi dalam perut kita. Lama-lama nipis. Tak percaya tuan-tuan pergi kedai tepi jalan tu, minta pinggan kat dia, mangkuk dia, main mangkuk kosong, cuba tengok dalam dia warna apa. Yang kiri tepi ni warna putih, hak dalam tu tukar warna lah. Maknanya dia pergi dalam perut kita. Kemudian kita bising duk cakap, tak tahulah tiba-tiba kanser. Kalau saya tuan-tuan, sebab tu dulu orang nak pilih saya jadi orang yang berhormat, orang punya makilah saya, bodoh punya ustaz, ini gila duit kuasa punya ustaz. Malah aku bergaduh dengan hampa. Aku pun tak minat dengan politik, aku suka hampa.
Bayangkan kalau saya jadi menteri sekarang macam mana, tuan. Tak ada dah polistrin ni. Tak ada lah, tuan. Pasal saya nak jaga kesihatan. Saya tak mau rakyat saya pergi makan polistrin panas, pergi makan kedai melemin panas-panas, habis menjadi rosak, kanser, jadi macam-macam. Saya tak bagi, tuan-tuan. Pergi bagi kad kertas, bubuh Nescafe ke, bubuh Milo, duk minum teh panas dalam kotak, dalam air hangat di tepi jalan yang tuan-tuan bubuh RM1, bubuh RM2. Terbit air, botol air dia bubuh dalam mangkuk kertas. Benda ni lah yang kena kontrol supaya orang jadi sihat. Sekarang ni tak ada dia cakap, tuan-tuan. Cakap sikit je, buat betul-betul supaya kita jadi sihat. Macam mana Rasulullah tu sihat, tepung, gula, yang ni yang kena kontrol. Rasulullah ajak kita supaya jadi sihat. Tapi sayang, tuan-tuan, hari ni orang tuduh Rasulullah ni dia tak mengaji doktor, dia tak pandai. Rasulullah ni tak pergi sekolah, Rasulullah ni tak ada pandai apa. Rasulullah hanya cerita dalam bab fiqh saja, dalam bab medical Nabi tak tahu sangat kan. Medical bukan Nabi tahu, Nabi tak tahu, tuan-tuan. Han cakap inilah dia yang buat di akhir zaman menghilangkan kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana supaya kita datangkan balik kasih sayang, kepercayaan kita pada Nabi Muhammad? Salah satunya ialah kita buat ceramah Maulud Nabi, Maulidun Nabi. Cerita balik tentang Nabi Muhammad, sejarah, apa benda pun cerita. Mai pula ajaran sekarang pula, Nabi tak pernah sambut Maulud Rasul. Nabi tak pernah buat ceramah Maulidun Rasul. Siapa yang buat bid'ah, lama-lama langsung orang tak kenal Nabi Muhammad. Bahaya tak bahaya pahaman ni, tuan-tuan? Ni pahaman akhir zaman. Dengan adanya ceramah tentang Nabi ini, tuan-tuan, baru kita tahu apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, buah apa yang Nabi makan, buah apa yang Nabi tak makan. Semuanya, tuan-tuan, Rasulullah dah ajar daripada kita. Daripada cara nak semayang sampailah cara nak makan, daripada cara nak buat haji sampailah cara nak baca Quran. Rasulullah ajar kita. Tuan-tuan, di akhir zaman orang mula membawa kepercayaan Nabi Muhammad tak reti, Nabi Muhammad tak pandai. Lama-lama kita dah hilang kepercayaan pada Rasul, dan kita kata Nabi ni hanya cerita bab semayang, haji, puasa, ya. Hak lain-lain Nabi tak cerita. Sayang, tuan-tuan. Jom kita buat balik macam mana nak sayang pada Rasulullah. Terlalu banyak, tuan-tuan. Kalau boleh di masjid kita ni, satu ustaz panggil dia mengajar, kenapa Nabi buat macam ini? Kenapa Nabi tidur macam ini? Kenapa Nabi mandi macam ini? Kenapa Rasulullah berjalan macam ni? Kenapa Nabi Muhammad simpan rambut macam ni? Kenapa Nabi Muhammad buat lagu ni? Kenapa Rasulullah makan macam ni? Kenapa Rasulullah pilih untuk hidup macam orang miskin? Satu lagi fitnah, tuan-tuan, yang orang buat pada Rasulullah, Rasulullah tu miskin. Dia kata Nabi ni apa, bila dia miskin orang tirulah dia miskin. Dia boleh kata macam tu kat Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah bukan miskin. Rasulullah ni apa yang dia ada semua dia bagi kat orang. Sebab dia tak cinta pun dekat dunia. Ada apa pun, tuan-tuan, sampai dia tak makan beberapa hari, elok dia nak masuk dalam mulut, ada orang mai ketuk pintu, Rasulullah, saya belum makan. Rasulullah bagi kat dia makan. Padahal dia pun tak makan. Cuba, tuan-tuan,